Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 4. Hari ini kita akan sambung pada bab 7, koordinasi badan, yang mana dalam bab ini kita akan membincangkan berkaitan dengan kelenjar endokrin, kepentingan hormon, penyalahgunaan dadah dan alkohol dan kepentingan minda yang sihat. Bersama saya sekali lagi Cikgu Amir dalam Sains tingkatan 4. Baik, yang pertama kita akan membincangkan maksud sistem endokrin. Apa itu sistem endokrin? Adalah satu sistem di dalam badan yang mengkoordinasi fungsi badan dan melibatkan bahan kimia. Baik, untuk memahami bagaimana sistem endokrin ini berfungsi, mari kita lihat situasi di bawah, yang mana situasi ternampak ular. Apabila kita ternampak ular, apa yang berlaku pada kelenjar endokrin? Dia akan merembeskan hormon yang menyebabkan peningkatan degupan jantung, kadar pernafasan, tekanan darah, aras glukosa darah dan kadar metabolisme. Kesan peningkatan tadi menyebabkan jantung mengepam lebih banyak darah untuk membekalkan lebih banyak oksigen dan glukosa kepada otot. So, otot mendapat lebih banyak tenaga, lebih banyak glikogen simpanan ditukarkan kepada glukosa dan menyebabkan budak itu akan dapat berlari dengan lebih laju. Baik, seterusnya mari kita lihat maksud hormon. Hormon ialah sejenis bahan kimia organik yang dirembeskan oleh kelenjar khas yang dikenali sebagai kelenjar endokrin. Baik, kelenjar endokrin pula ialah kelenjar tanpa duktus, iaitu dia tiada saluran. Dia merembeskan hormon ke dalam sistem peredaran darah dan untuk ditujukan ke organ sasaran. Jom kita lihat gambaran grafik berkaitan dengan kelenjar endokrin. Fungsi kelenjar endokrin untuk mengkoordinasikan aktiviti badan dengan bergerak balas terhadap rangsangan daripada persekitaran. Gerak balas tadi akan merembeskan hormon yang mempunyai ciri-ciri merangsang fungsi tisu atau organ khusus, dirembeskan dalam kuantiti yang sedikit, kesan adalah lama dan sejenis protein serta gerak balas adalah perlahan. Hormon kemudiannya dibawa oleh sistem peredaran darah ke organ sasaran yang mempunyai reseptor yang sesuai dan bergerak balas terhadap hormon yang tertentu. Baik, kita rumuskan cara koordinasi hormon bertindak, yang mana sel kelenjar endokrin akan merembeskan hormon. So, di situ dia akan merembeskan hormon dan kemudiannya hormon itu akan bergerak ke dalam aliran darah, dalam salur darah, dan kemudiannya hormon ini akan bergerak dalam aliran darah ke sel organ sasaran. Jom kita melihat bahagian kelenjar endokrin pada manusia. Yang pertama di bahagian atas sekali ialah kelenjar pituitari yang berhampiran dengan kawasan otak. Yang kedua adalah kelenjar tiroid di mana ada di bahagian leher. Yang ketiga adalah kelenjar adrenal yang berada di atas ginjal. Dan yang keempat, pankreas, struktur seperti daun di bahagian perut. Dan yang kelima, ovari pada sistem pembiakan perempuan. Dan yang seterusnya adalah testis pada sistem pembiakan lelaki. So, mari kita mengenali kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari terletak di bawah cerebrum dan kelenjar ini juga dikenali sebagai kelenjar induk yang menghasilkan hormon yang mengawal kelenjar endokrin lain. Kelenjar pituitari akan merembeskan hormon antidiuresis ADH yang mengawal kuantiti air yang diserap semula oleh ginjal. Manakala kelenjar pituitari juga merembeskan hormon pertumbuhan yang merangsang pertumbuhan di peringkat kanak-kanak, mengekalkan komposisi badan yang sihat bagi orang dewasa dan mengekalkan jisim otot serta jisim tulang bagi orang dewasa. Yang kedua adalah kelenjar tiroid, yang mana kelenjar tiroid terletak di bahagian leher di bahagian hadapan trakea. Kelenjar tiroid akan merembeskan hormon tiroksina yang berfungsi mengawal kadar metabolisme badan serta mengawal pertumbuhan dan perkembangan fizikal dan mental dalam kanak-kanak. Yang ketiga adalah pankreas
iaitu struktur seperti bentuk daun yang terletak di belakang perut. Pankreas berfungsi untuk merembeskan hormon insulin yang berfungsi mengawal aras glukosa di dalam darah dengan menukarkan glukosa yang berlebihan kepada glikogen untuk disimpan di dalam hati. Yang keempat pula adalah kelenjar adrenal yang terletak di bahagian atas ginjal. Kelenjar adrenal akan merembeskan hormon adrenalina yang menyediakan badan kita untuk bertindak dalam keadaan kecemasan, iaitu meningkatkan kadar metabolisme, meningkatkan kadar denyut jantung, meningkatkan aras glukosa di dalam darah dan membesarkan saiz anak mata. Perkara ini mampu menyelamatkan kita dalam keadaan kecemasan seperti dikejar dengan anjing yang kita mampu berlari sangat laju dan mampu lompat pada longkang-longkang yang besar. Seterusnya adalah testis yang mana merupakan sebahagian daripada sistem pembiakan lelaki dan lelaki mempunyai sebatang testis yang dilindungi oleh skrotum. Testis akan merembeskan hormon testosteron yang mana berfungsi mengawal perkembangan ciri-ciri seks sekunder lelaki seperti suara yang garau dan pertumbuhan misai serta merangsang penghasilan sperma. Kelenjar yang terakhir ialah ovari, yang mana ovari merupakan sebahagian daripada sistem pembiakan perempuan. Perempuan mempunyai sepasang ovari yang terletak di dalam ruang pelvis. Fungsi ovari adalah untuk merembeskan hormon estrogen yang mengawal ciri-ciri seks sekunder perempuan seperti perkembangan payudara dan pembesaran pinggul serta merangsang penghasilan ovum dan menyediakan uterus untuk penempelan embrio. Yang kedua, hormon progesteron, iaitu mengekalkan ketebalan dinding uterus untuk penempelan embrio. Baik, seterusnya mari kita bincang kesan ketidakseimbangan hormon, iaitu kelebihan atau kekurangan hormon yang dirembeskan oleh kelenjar endokrin akibat gaya hidup ataupun makanan yang tidak sihat atau terdedah pada sinaran yang berbahaya. Kekurangan hormon tiroksina boleh menyebabkan kadar metabolisme yang rendah, tidak tahan sejuk, perkembangan fizikal mental terbantut bagi kanak-kanak dan juga boleh menyebabkan penyakit goiter. Jika berlebihan hormon tiroksina, dia menyebabkan kadar metabolisme yang tinggi, berpeluh, sukar tidur, cenderung menjadi kurus dan pembesaran kelenjar thyroid serta bola mata yang menonjol. Jika kekurangan hormon pertumbuhan akan menyebabkan kekerdilan dan jika berlebihan hormon pertumbuhan akan menyebabkan kegergasian ataupun akromegali. Jika kekurangan hormon ADH, ia akan menyebabkan air tidak diserap semula di dalam ginjal dan menyebabkan penghasilan urin yang berlebihan dan sentiasa merasa dahaga. Jika berlebihan hormon ADH akan menyebabkan sakit kepala dan pening. Jika hormon insulin kurang, ia akan menyebabkan glukosa berlebihan tidak dapat ditukarkan kepada glikogen dan menyebabkan diabetes mellitus akibat glukosa meningkat dalam darah. Jika insulin yang berlebihan pula menyebabkan aras glukosa menjadi rendah, menyebabkan penyakit hipoglisemia dan dahaga yang berlebihan. Jika kekurangan hormon testosteron menyebabkan lambat akil balik dan bilangan sperma yang menjadi rendah. Jika berlebihan hormon testosteron akan menyebabkan sifat kelakian pada wanita. Kekurangan hormon estrogen akan menyebabkan perkembangan ciri-ciri seks sekunder perempuan terjejas dan hormon estrogen yang berlebihan akan menyebabkan sifat keperempuanan pada lelaki. Kekurangan hormon progesteron akan menyebabkan masalah haid, sakit kepala, sembelit dan keguguran kandungan.